الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah-akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan nikmatnya dapat kita bertemu untuk meneruskan perbincangan kita daripada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, 40 prinsip dasar agama, karangan Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghazali rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Kita masih lagi membincangkan tentang prinsip yang ke-8 daripada al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan lahiriah, iaitu berkaitan dengan menegakkan hak-hak kaum muslim dan bergaul baik dengan mereka. Dalam buku yang ada pada saya terjemahan ini di halaman 97. Kalau ada yang serupa dengan saya ni, halaman 97. Yang ada satu lagi version tu saya tak pasti halaman berapa ya. Baik. Jadi sebagai mukadimah lah, sebab mungkin sebahagian kita ni sudah lama kita tak berjumpa, walaupun ada juga kita kuliah-kuliah FB Live Masjid Negara, mungkin sebahagian kita tak ikut. Jadi kita bagikan sedikit mukadimah tentang kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ni secara ringkas. Jadi kitab Al-Arba'in fi Usuluddin ni maksudnya ialah 40 prinsip dasar agama. Dalam kitab ini Al-Imam Al-Ghazali membahagikan kepada 4 bahagian, di mana 4 bahagian, setiap bahagian tu terdapat 10 prinsip. Jadi bahagian pertama berbicara tentang ilmu. Yang dikehendaki dengan ilmu di sini ialah berkaitan dengan al-aqaid, maknanya rukun-rukun iman, berkaitan dengan akidah. Jadi ada 10 prinsip yang berkaitan dengan keimanan, yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan sifat Nabi, yang berkaitan dengan hari akhirat. Kemudian bahagian kedua ialah 10 prinsip yang berkaitan dengan al-amal al-zahirah ataupun amalan-amalan lahiriah, seperti solat, seperti zakat, puasa, haji, sedekah dan seumpamanya. Dan termasuklah topik yang nak kita bincangkan, iaitu menegakkan hak-hak kaum muslim dan bergaul baik dengan mereka. Amar ma'ruf nahi munkar, mengikut sunnah, itu antara beberapa hal yang dibincangkan di bawah kategori al-a'mal al-zahirah, amalan-amalan lahiriah. Kemudian ada 10 prinsip lagi, iaitu bahagian ketiga berbicara tentang sifat-sifat yang tercela, seperti riak, takabur, hasad, dengki, yang mesti kita bersihkan, wajib kita bersihkan daripada hati kita. Kenapa? Sifat-sifat tercela ni merupakan dosa-dosa besar. Okey. Jadi dosa-dosa besar, dosa-dosa batin, dan dosa-dosa batin ni lebih berat hukum dia berbanding dengan dosa-dosa lahir. Sifat riak, sifat takabur, sifat ujub dan seumpamanya. Kemudian yang terakhir, 10 prinsip yang berkaitan dengan
dengan sifat-sifat yang terpuji yang wajib kita hiasi dalam diri kita, seperti taubat, syukur, sabar, tawakal, redha dan seumpamanya. Jadi kitab ini menyimpulkan 10 prinsip, menyimpulkan 40 prinsip yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai asas-asas penting agama. Jadi ciri orang beragama ni digambarkan oleh Imam Al-Ghazali mesti ada keempat-empat perkara ni. Maknanya dari sudut akidah yang sahih telah dibahaskan dalam 10 prinsip yang pertama. Kemudian beriman kepada Allah tu mesti diikuti dengan ibadat, maka dibincangkan dalam 10 prinsip yang kedua. Kemudian seorang mukmin ini mestilah mempunyai ciri-ciri akhlak yang mulia, dibincangkan dalam 20 prinsip yang akhir. Baik. Jadi kita masuk membincangkan prinsip yang ke-8. Ini telah kita bahaskan beberapa kali. Secara umumnya Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih menyebutkan bahawa dalam pergaulan ada tiga bentuk pergaulan. Yang pertama ialah pergaulan dengan diri kita sendiri. Yang pertama sekali, macam mana kita bergaul dengan diri kita sendiri. Jadi Imam Ghazali menyebutkan bahawa dalam diri kita ni ada unsur-unsur kemalaikatan, iaitu akal kita, dan ada unsur-unsur kehaiwanan, iaitu hawa nafsu kita. Dan hawa nafsu kita ni ada yang bersifat marah, sifat ghadab, sifat marah. Itu Imam Al-Ghazali umpamakan seperti anjing. Kemudian ada sifat syahwat, nafsu, nafsu syahwat. Yang ini Imam Al-Ghazali umpamakan kadang seperti kuda, kadang seperti khinzir. Jadi Imam Ghazali nak ajar kita, memberitahu kepada kita macam mana supaya akal kita tidak dikalahkan oleh sifat-sifat buruk kita, sifat-sifat kehaiwanan kita. Macam mana supaya akal kita ni betul-betul dapat memimpin kita. Jadi Imam Ghazali dia memulakan dengan cara kita bergaul dengan diri kita dengan betul, supaya kita dapat bergaul dengan orang lain dengan betul. Kalau kita tak mampu nak bergaul, bermuamalah dengan diri kita tu dengan betul, maka kita akan gagal bergaul dengan orang lain dengan betul. Jadi bila kita gagal kawal marah kita, contohnya kita gagal kawal nafsu syahwat kita, dia akan merosakkan hubungan kita dengan orang lain, dengan masyarakat. Kerana apa? Kita dikalahkan oleh nafsu kita, akal kita tu kalah. Jadi Imam Ghazali nak ajar kita basic kepada pergaulan, basic dalam berinteraksi dengan masyarakat ialah perbetulkan diri kamu dulu, baru kemudian kamu dapat bergaul dengan orang lain dengan betul. Kemudian Imam Ghazali berbahas tentang bagaimana kita bergaul sesama Muslim. Imam Ghazali menyebutkan bahawa paling asas sekali dalam pergaulan kita sesama Muslim ni ialah tidak menyakiti orang lain. Itu paling asas. Kalau kita tak mampu buat baik, tak apa, tapi jangan sampai menyakiti. Kerana tidak menyakiti orang lain itu adalah asas kepada segala kebaikan. Sebab tu Nabi SAW menyebutkan apa? Ciri orang Islam tu al-muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Al-muslimu man salimal muslima min lisanihi wa yadihi. Maksudnya orang Islam yang sebenarnya itu ialah orang Islam lain yang sejahtera ataupun selamat daripada kejahatan lidah dan juga tangannya. Ini ciri orang Islam. Sebab maksud Islam ni daripada kalimah aslama yuslimu, muslimun, maknanya menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalimah itu juga berasal daripada kalimah salimah. Salimah maksudnya sejahtera. Jadi orang Muslim ni sifatnya mesti sejahtera dan memberikan kesejahteraan kepada orang lain. Orang Muslim sifatnya mestilah dia berhati sejahtera. Kenapa hati boleh sejahtera? Hati sejahtera apabila hati itu menyerah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat Muslim. Muslim ni orang yang menyerah diri kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Natijahnya hati akan sejahtera. Jadi bila hati sejahtera akibat daripada tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
maka dia akan memberikan kesejahteraan kepada orang lain dan juga kepada alam sekitar. Jadi apabila ada hal-hal yang menunjukkan bahawa kita tidak memberi kesejahteraan kepada orang lain, itu menunjukkan bahawa hakikat keislaman dalam diri kita tu masih belum betul-betul kukuh, maka perlu diperkukuhkan. Jadi basic dalam pergaulan ni, kata Imam Al-Ghazali, jangan menyakiti orang lain. Setelah itu lebih tinggi lagi, iaitu berbuat baik kepada orang lain. Jadi setelah kita tidak menyakiti orang lain, kita buat lebih baik lagi untuk kita buat baik pula kepada orang lain. Dan lebih dalam hadis Nabi SAW menyebutkan bahawa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu ialah yang memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik orang ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Manfaat yang bagaimana? Manfaat yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian tahap yang lebih tinggi lagi, iaitu kita berbuat baik termasuk kepada orang yang menyakiti kita. Termasuk kepada orang yang menyakiti kita. Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita tu mudah. Tapi nak berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita tu susah. Sekurang-kurangnya apa? Sekurang-kurangnya memaafkan kesalahan orang. Kesalahan orang lain kepada kita, sekurang-kurangnya kita buat baik kepada orang tu ialah kita memaafkan dia. Dan memberi maaf tu bukan perkara mudah. Bukan perkara mudah. Sebab manusia ni kan, tadi kita sebut ada sifat-sifat kehaiwanan. Jadi memberi maaf tu ialah apabila akal betul-betul dapat menguasai dirinya. Akal betul-betul menguasai diri dia, iman betul-betul menguasai diri dia. Dan contoh terbaik itu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita lihat baginda dalam sirah dakwah baginda sering disakiti oleh orang-orang kafir. Kaum keluarga Rasulullah SAW sendiri di Makkah. Tapi bila Fathu Makkah, Rasulullah SAW maafkan mereka. Terima mereka dengan tangan terbuka. Begitu juga orang-orang Taif yang menghalau Rasulullah SAW. Malaikat datang nak timpakan azab kepada mereka. Rasulullah kata biarkan. Kerana mereka tak tahu. Dan Rasulullah sentiasa berfikir positif terhadap mereka. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita menyemak kembali kita menyemak kembali sebagai sebagai suatu panduan kepada kita. Baik, kita meneruskan perbincangan kita. Kita telah melihat kemudian sebelum saya terlupa, bahagian ketiga pula dalam pergaulan ialah bagaimana kita bergaul baik dengan kaum kerabat kita. Bagaimana pula kita bergaul baik dengan kaum kerabat kita. Baik, jadi ada pergaulan dengan diri sendiri, kemudian pergaulan dengan sesama kaum muslimin, kemudian yang ketiga pergaulan dengan kerabat kita. Jadi macam mana kita akan tengok nanti insya-Allah. Baik, kita telah melihat beberapa hadis Nabi SAW yang dicatatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih berkaitan dengan pergaulan sesama kaum muslimin. Antaranya kata Imam Al-Ghazali di sini, dia kata wa minha, di antaranya kamu harus berusaha memenuhi keperluan kaum muslim walaupun dengan sekadar memberikan pertolongan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ishfa'u ilayya tu'jaru. Fa inni uridul amra fa uakhiruhu kay tashfa'u ilayya fatu'jaru." Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abi Daud dan juga An-Nasa'i. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tolonglah saya, nescaya kamu akan mendapat pahala. Sesungguhnya saya ingin sesuatu, kemudian aku tangguhkan agar kamu menolong saya dan kamu pun mendapatkan pahala. Jadi
Antara cara kita menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kita tolong agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena letak dalam pemikiran kita masing-masing bahawa kita ini adalah wakil-wakilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni adalah ejen-ejen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni adalah duta-duta Islam. Duta-duta Islam. Jadi orang-orang yang bukan Islam ni, yang tidak kenal Islam dengan benar, mereka tidak mengenal Islam melalui Al-Quran terus, kerana mereka tak membaca Al-Quran. Mereka tak mengenal Islam terus melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka mengenal Islam melalui kita, melalui pergaulan dan juga melalui pemerhatian kita terhadap kita. Jadi bila kita menampilkan yang terbaik daripada Islam itu, maka kita memberikan gambaran yang benar tentang Islam. Sebaliknya, kalau kita tidak bertindak sepatutnya dan tidak bertindak selari dengan tuntutan Islam, maka sebenarnya kita telah mencorengkan warna-warna yang huduh pada agama Islam. Sebab tu adalah orang cerita tentang ada seorang anak, dia nak masuk Islam. Dia beritahu pada ayah dia, ayah, saya nak masuk Islam. Ya, ayah dia tak terkejut. Jadi ayah dia tenang dan dia bawa anak dia pergi berjalan-jalan. Pergilah berjalan-jalan ke tempat-tempat berpeleseran, pergi ke mall, pergi ke mana-manalah tempat yang dianggap berpeleseran ni, disko, ke tepi-tepi tasik dan sebagainya. Tempat-tempat yang dalam perkiraan dia akan menampilkan sosok-sosok orang Islam yang kurang elok. Jadi ayah dia tunjuk, siapa tu? Itu orang Islam. Yang ni siapa? Orang Islam. Ini siapa? Orang Islam. Akhirnya anaknya berubah pemikirannya untuk tidak masuk Islam setelah melihat kepada sikap dan perilaku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memperhias kita dengan perilaku-perilaku yang baik. Ini tujuan kita baca kitab Imam Al-Ghazali ni. Contoh lain, Ibn Rushdi dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, dalam kitab dia Bidayatul Mujtahid, kitab fiqh dia, kitab Bidayatul Mujtahid, dia ceritakan tentang azan, dalam bab berkaitan dengan azan. Dia kata bahawa azan ni sebaiknya dilantunkan, dilaungkan dengan suara yang indah. Dengan suara yang indah. Jadi orang yang nak melaungkan azan ni kenalah dengan suara yang elok. Macam kita dengar azan-azan masjid negara contohnya kan. Azan di Turki, di Mekah, Madinah kita dengar kan, indah. Kenapa? Kerana itu menjadi sarana dakwah. Dia ceritakan tentang kisah seorang bapa dan anak. Ini real story, cerita betul berlaku. Seorang bapa dan anak ni dalam perjalanan menuju ke kota, dan setiap kali dalam perjalanan menuju ke kota itu akan melintas sebuah masjid. Dan muazzin di masjid tersebut melaungkan azan dengan suara yang sangat indah. Sehingga kan setiap kali anak tu lalu di situ dengar azan, dia akan terpukau. Dia akan berdiri mendengar dengan keadaan yang penuh takjub. Ayah dia jadi risau. Ayah dia jadi risau. Tapi ayah dia tak mati akal. Hari yang lain, ayah dia menempuh jalan yang lain menuju ke kota. Tapi kali ini dia tahu dia akan melintas masjid juga. Cuma masjid itu dia pasti bahawa orang yang melaungkan azan di masjid tersebut suaranya tu tak merdu. Azannya pun tak sedap didengar. Tak sedap didengar. Jadi akhirnya anak tu jadi tak seronok nak dengar azan. Jadi kita dengar azan, kita tengok azan ni, kita orang Islam ni macam biasa-biasa je. Tapi sebenarnya azan tu adalah suatu kunci untuk membuka hati menerima hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang melaungkan azan ni kenalah melaungkannya dengan betul. Kalau di Turki tu ada sekolah-sekolah
ada madrasah, ada sekolah khas untuk ajar macam mana nak melatih muazzin, macam mana nak melaungkan azan. Azan ni dia ada maqamat, dia punya cara untuk melodi dia tu. Di Turki tu ada memang latihan khusus untuk melaungkan azan. Lepas tu saya tengok kalau di Turki ni azan tu sebenarnya merupakan satu pendekatan dakwah yang luar biasa. Saya tengok satu video temu ramah apa nama pelakon Hollywood yang terkenal Liam Neeson. Kau tengok cerita Batman ni, dia ada pegang watak. Dia pegang watak apa tu? Raksugul. Ya, Liam Neeson kalau tengok cerita Taken, adalah beberapa filem Hollywood ni. Liam Neeson ni dia buat penggambaran filem Taken. Kalau tak salah saya ada satu filem Taken tu dia buat di Turki. Kemudian ada satu show temu ramah dia. Dia kata apa yang kamu alami di Turki tu, perkara yang menarik, dia kata. Dia kata hotel saya tu berdekatan dengan masjid. Ni hotel yang dekat tengah-tengah kota Istanbul lah, maknanya berdekatan dengan Masjid Sultan Ahmed atau Masjid Biru tu, dan juga Masjid Hagia Sophia. Jadi dia setiap kali dia kunci jam, katakan kunci jam pukul 6 atau 6 lebih. Tetapi dia biasa terbangun awal. Kerana apa? Laungan azan daripada masjid berdekatan. Jadi dia rasa mula-mula tu rasa annoying lah. Dia rasa tak selesa. Sebab apa? Mengganggu tidur. Tapi lama kelamaan dia rasa biasa. Biasa dan lama-lama dia rasa seronok. Dia rasa seronok dan dia rasa satu keindahan mendengar azan yang dilaungkan daripada masjid tersebut. Dan dia consider lah Islam tu kan. Maknanya dia dengan cara dia mendengar azan, dia mula consider Islam, dia baca tentang Islam sebagainya. Jadi kita mengharapkan dengan cara-cara seperti itu dapat membuka pintu hati manusia kepada Islam. Lebih-lebih lagi macam Turki ni, memang tempat yang sentiasa menerima pelancong. Sebab Turki ni zaman tamadun sejak zaman Troy dulu kan, Troy Greek dulu, sampai kepada tamadun Islam, sampai kepada kerajaan Osmaniyah sampai hari ini. Jadi apa yang kita nak sebut kat sini ialah salah satu cara kita membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu ialah dengan cara kita membantu dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam dengan membawa imej yang betul tentang Islam. Membawa imej yang betul tentang Islam. Sebab agama ni, kata Imam Abu Ismail Al-Harawi dalam kitab dia Manazilus Sairin, dia kata apa? Al-adabu ad-dinu kulluhu. Al-adabu ad-dinu kulluhu. Adab ni adalah agama seluruhnya. Maknanya akhlak tu adalah hakikat agama itu seluruhnya. Jadi kan beragama ni, agama daripada kalimat Sanskrit, agama. Agama ni daripada perkataan Sanskrit. Dia dua perkataan. Satu maksudnya tidak agama. Agama ni tidak teratur. Maksudnya agama teratur. Jadi agama ni membentuk keteraturan atau disiplin dalam diri kita. Maknanya membentuk adab. Jadi itulah maknanya salah satu perkara yang Rasulullah minta kita tolong ialah kita tolonglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi duta-duta Islam yang sebaik-baiknya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Dia kata, barang siapa yang berjalan dalam rangka memenuhi keperluan saudaranya ketika malam ataupun siang, baik mampu memenuhinya atau tidak, maka itu lebih baik baginya dibandingkan i'tikaf selama 2 bulan. Man masya fi hajati akhihi sa'atan min lailin aw naharin qadaha aw lam yaqdiha kana khairan lahu min i'tikafi syahrain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Maknanya kita usaha untuk memenuhi keperluan saudara kita. Kita mampu memenuhinya ataupun tidak.
Tapi usaha kita tu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan lebih baik daripada iktikaf dua bulan. Kenapa? Siapa yang berusaha membantu saudaranya, Allah yang akan membantu dia. Allah tu sentiasa bersama dia. Kan dalam hadis qudsi kan disebutkan, aku sakit, maritu falam ta'udni. Aku sakit, kau tak ziarah aku ke? Jadi bertanyalah kepada Allah Ta'ala, engkau macam mana engkau sakit sehingga dapat kami ziarahi? Dia kata ada si fulan tu sakit, tidakkah kau ziarahinya? Jadi kita ni menjadi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni bukan hanya atas tikar sejadah, bukan hanya dengan petikan tasbih, bukan hanya dengan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kita boleh jadi sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita berada di tempat-tempat di mana saudara-saudara kita memerlukan. Kita melakukan kebajikan-kebajikan dan kerja-kerja kebajikan. Memberi nafkah, memberi infak, menolong orang dalam kesusahan. Frontliner kita ni yang doktor kita, frontliner kita ni yang berkorban siang dan malam. Itu saya tak boleh bayangkanlah berapa banyak pahala yang mereka dapat. Berapa banyak pahala yang mereka dah dapat. Mereka ni ibarat macam berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana berjihad fi sabilillah ni bukan maknanya mesti pergi perang ataupun dalam kerja-kerja dakwah yang khusus ni. Tapi apa sahaja kerja-kerja kebajikan, kerja-kerja kemanusiaan, itu juga dikira berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh bayangkan bagaimana pahala yang mereka dapat. Kenapa? Kerana mereka berusaha untuk membantu saudara seagama, saudara semanusia tanpa mengira agama. Baik, jadi begitu indahnya Islam ni. Jadi kita di dalam melakukan kesolehan ni, dia bukan hanya kesolehan yang bersifat ritual, tetapi di sana ada kesolehan sosial. Maknanya amal-amal kebajikan sosial kita kan. Kemudian kesolehan environmental. Mana kesolehan yang berkaitan dengan alam sekitar. Kan, menjaga alam sekitar, tidak mencemarkan alam sekitar, tidak membuat pembakaran terbuka secara sesuka hati, tidak menebang hutan sesuka hati sampai akhirnya menyebabkan banjir dan sebagainya kan. Tidak membuang sampah merata-rata sampai menyebabkan saliran air tersumbat dan sebagainya. Itu semua termasuk dalam perkara-perkara kesolehan environmental, mana kesolehan berkaitan dengan alam sekitar. Jadi hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahawa kita boleh jadi dekat, kita boleh bertemu Allah Ta'ala, quote unquote bertemu Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bukan hanya dalam ruang masjid, bukan hanya nawaitul i'tikaf tu saja, tetapi kita boleh bertemu Allah Ta'ala bahkan lebih rapat lagi di tengah-tengah masyarakat. Di tengah-tengah masyarakat melalui kerja-kerja sosial. Ini yang sebenarnya Imam Al-Ghazali nak ajar kita. Baik, kemudian di antaranya kata dia, sabda Nabi SAW, qiyamuka ma'a akhika sa'atan khairun min i'tikafika sanah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami. Baik, qiyamuka ma'a akhika sa'atan khairun min i'tikafika sanah. Maksudnya apa? Kamu berdiri bersama saudaramu satu saat. Berdiri maksudnya memberikan bantuan pertolongan, memenuhi hajat-hajat. Itu satu saat lebih baik bagimu daripada kamu beriktikaf selama setahun. Lebih baik daripada kamu beriktikaf selama setahun. Bila kita kat tengah kita beriktikaf, itu kita sendirian. Itu ibadat yang sifatnya individual, kita dengan Allah Ta'ala saja. Itu pahala kita je. Tapi bila kita berada di tengah masyarakat, kita membantu masyarakat, maknanya kita melakukan ibadat yang sifatnya sosial. Orang lain
juga dapat manfaat daripada segala usaha kita. Walaupun kita mungkin tak memberi benda, kita hanya memberi kata-kata yang baik. Ataupun kita memberikan petunjuk. Orang tanya, kat mana tuan tempat sekian, kita tunjuk, kat sini. Itu saja pun boleh dapat pahala. Kan? Orang tanya kita satu soalan, kita tak boleh jawab. Kita beritahu, cuba tanya ustaz sekian-sekian, tanya syekh sekian-sekian, insya-Allah dia boleh jawab. Itu pun dah dapat pahala. Kerana ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan sepertilah orang yang melakukan kebaikan. Jadi jangan sampai kerugian. Sudahlah tak buat baik, ini tidak menunjukkan jalan-jalan kebaikan. Baik. Di antaranya kata dia lagi, wa minha an tubadira bis salami ala kulli muslimin wa tusafihahu liyakunu laka fadlul bidayah. Kata Imam Al-Ghazali, di antaranya kamu mendahului pengucapan salam kepada setiap muslim dan menjabat tangannya agar kamu mendapat keutamaan mendahului. Baik, sebaik-baik bagi salam ni ialah yang terdahulu bagi salam. Yang terdahulu bagi salam. Sebab tu diriwayatkan bahawa di antara sahabat tu ada yang berlumba-lumba nak bagi salam dulu. Berlumba-lumba nak bagi salam. Tapi dalam masyarakat kita ni pula dah jadi bakhil salam. Bakhil salam. Tak bagi salam melainkan kepada orang yang kita kenal. Tak kenal tak bagi salam. Hari ni pun yang kenal pun belum tentu diberi salam. Jadi dia jadi satu, orang kata budaya apa, bakhil salam. Sedangkan salam tu doa, memberikan kesejahteraan, doa kesejahteraan. Jadi bila kita tak saling mendoakan kesejahteraan, maka macam mana kesejahteraan tu nak turun? Jadi orang dah makin tak mendoakan kesejahteraan, jadi kesejahteraan tu dah semakin jauh daripada diri kita. Itu sebab saya pernah cerita, kalau saudara-saudari masih ingat, kalau sepanjang saya belajar, kalau di Universiti Islam Antarabangsa dulu, orang luar negara ni, orang daripada tanah Arab, daripada Afrika, saya tengok mereka ni tak bakhil salam. Berselisih aja beri salam. Kenal tak kenal, kawan tak kawan, jumpa je assalamualaikum. Sampai dalam tandas pun bagi salam. Nak mandi tu kan, sambil tengah basuh tu kan, jumpa je assalamualaikum. Jadi satu perkara yang boleh kita budayakan dalam masyarakat kita. Kita ni tak tahulah sama ada malu atau takut. Takut orang kata kita ni baik sangat. Kan? Ini pun satu penyakit juga kan. Ini sama-sama lah. InsyaAllah kita cuba mulakan dengan budaya-budaya baik. Baik. Kemudian disebutkan lagi di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis baginda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal muslimani fatasafaha qusimat bainahuma sab'una rahmatan tis'un wa sittuna li ahsanihima birran." Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Maksudnya, jika dua orang muslim bertemu, kemudian kedua-duanya saling berjabat tangan, maka tercurahlah untuk mereka berdua 70 rahmat. Tercurahlah bagi mereka berdua 70 rahmat. 69 untuk yang paling bagus kebaikannya. 69 untuk yang paling bagus kebaikan, yang paling banyak buat baik. Okey. Jadi bermusafahah ni maksudnya bersalam-salaman, berjabat tangan tu termasuk daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Abu Musa al-Asy'ari dan kaumnya Al-Asy'ariyun yang berasal daripada Yaman, mereka ni dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana mereka ni bila bertemu mereka suka berjabat tangan. Tapi hari ni
dengar hadis ni kontekstual. Dalam keadaan kita tengah jaga SOP ni, tak perlulah kita berjabat tangan. Dalam keadaan yang okey, normal, silakan, tak ada masalah. Dalam keadaan jaga SOP ni, ada cara-cara lain untuk menunjukkan kemesraan. Contohnya, cara salam letak pada dada ni kan, pada jantung. Saya perhatikan kalau di Turki, kalau mereka sebut saja nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan letak tangan pada dada. Tanda hormat, tanda ta'zim, tanda memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan letak kat dada. Sebab tu antara yang memulakan cara beri salam seperti ini Presiden Turki kan. Recep Tayyip Erdogan tu. Dia yang mulakan. Ini satu budaya yang baik. Begitu juga kadang-kadang kalau jumpa orang Arab kalau jauh kan, lambai, lepas tu letak tangan dekat sini. Itu satu pendekatan untuk mewujudkan kemesraan hubungan sesama Muslim. Tapi kalau dalam keadaan-keadaan yang normal, yang tidak ada hal-hal yang memudaratkan kita, tafadhal, bahkan elok kita berjabat tangan kan? Baik. Wa minha, kata Imam Al-Ghazali lagi, wa minha, demikian juga seseorang mesti membela saudaranya pada saat dia tidak ada, iaitu dengan menjaga nama baik dan hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa sahaja seseorang yang membela seorang muslim pada saat nama baiknya dirosakkan dan kehormatannya diinjak-injak, nescaya Allah akan menolongnya pada saat dia mengharap pertolongannya. Sesiapa pun yang mengabaikan seorang muslim pada saat kehormatannya terkoyak, nescaya Allah akan mengabaikannya pada saat dia mengharap pertolongannya. Jadi kata Rasulullah SAW, ma min ahadin yansuru musliman fi mawdi'in yuhtaku fihi min 'irdihi wa tustahallu hurmatuhu illa nasarahu Allah fi mawtinin yuhibbu fihi nusratuhu. Wa ma min ahadin yakhzulu musliman fi mawdi'in tuhtaku fihi hurmatuhu illa khazalahu Allahu fi mawdi'in yuhibbu fihi nusratahu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Al-Imam Abi Dawud. Jadi salah satu tanda kita ni bersahabat ialah kita menjaga kehormatan saudara kita. Kita bercerita yang baik-baik tentang saudara kita, bukan kutuk dia kat belakang, ataupun bukan kita membiarkan saudara kita itu dikutuk atau diinjak-injak maruahnya di belakang kita, di depan kita, kemudian kita diamkan. Jadi tanda seorang muslim yang baik, dia membela kehormatan saudaranya, walaupun saudaranya itu tak ada di situ. Kerana dia ada di situ, maka wajib dia membela. Yang paling tinggi, yang paling agung untuk kita bela ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling agung untuk kita bela tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia bukan sekadar saudara muslim, lebih daripada itu. Kerana dia, kita harapkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian membela kehormatan sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in, membela kehormatan ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, membela kehormatan para ulama warasatul anbiya, bukan berkata-kata yang buruk tentang mereka. Mungkin kita tak bersetuju pendapat-pendapat mereka, tapi jangan sampai menunjukkan akhlak yang buruk, mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang tidak betul, tidak kena tentang para ulama yang berusaha menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Membela kehormatan ibu bapa kita, membela kehormatan adik-beradik kita. Bukan tumpang sekaki kita pun sama kutuk. Membela kehormatan jiran tetangga kita, membela kehormatan isteri atau suami kita. Banyak, luas pemahaman membela kehormatan ni luas. Sebagaimana kita nak diri kita tu dibela saat kita tak ada, macam itulah kita berusaha untuk buat kepada orang lain.
Sebab orang yang bila ada kawan, bila ada seorang tu dia bercerita buruk tentang saudaranya di depan kita, percayalah bahawa orang yang sama ini juga akan bercerita buruk tentang kita di belakang kita. Sebab orang ni tak boleh dipercayai. Di depan kita dia akan cerita buruk orang lain. Nanti dia pergi jumpa orang lain, dia cerita buruk kita pula kepada orang lain. Jadi ini Imam Ghazali kata, berdasarkan hadis Nabi SAW yang dipetik tadi, siapa sahaja seorang yang membela seorang Muslim pada saat nama baiknya dirosakkan dan kehormatannya diinjak-injak, nescaya Allah akan menolongnya pada saat dia mengharapkan pertolongan Allah. Siapa yang menyia-nyiakan, siapa yang mengabaikan seorang Muslim pada saat kehormatannya terkoyak, nescaya Allah akan mengabaikannya pada saat dia mengharap pertolongannya. Antara yang wajib kita bela hari ini, umat Islam yang tertindas di serata dunia Islam, antara lain seperti di Palestin. Janganlah kita mengkhianati mereka. Jangan kita mengkhianati mereka. Tanda tangan normalisasi dan sebagainya, itu kan satu bentuk pengkhianatan terhadap saudara seagama kita. Jadi bila kita menyia-nyiakan mereka, maka Allah Ta'ala akan sia-siakan di hari di mana kita sangat memerlukan pertolongan Allah. Itu bila? Hari kiamat. Hari kiamat ni kita hanya harap pertolongan Allah. No turning back. One way ticket saja. Kita ke hari akhirat ni one way ticket. Kan ada lagu one way ticket kan. Itu one way ticket, betul-betul one way ticket. No turning back. Pergi tak kembali. Jadi kat sana ada dua tempat aja kita pergi. Syurga atau neraka. Cara nak masuk syurga, bela saudara kita sesama Muslim. Muliakan mereka. Sebaliknya kalau kita mengabaikan dia, Allah sia-siakan kita, Allah abaikan kita. Allah Ta'ala tak pandang kita. Baik, kemudian di antaranya kata Imam Al-Ghazali lagi di sini, kamu harus memahami pelaku keburukan agama kamu. Di antaranya kamu harus memahami pelaku keburukan agar kamu selamat dari mereka. Maksud dia apa? Wa minha an tudariya ahla syarri litaslama minhum. Kamu kena kenal pasti siapa dia orang-orang jahat supaya kamu selamat daripada mereka. Kenal pasti orang-orang jahat, orang yang boleh memberi pengaruh yang buruk pada akidah kita, boleh bagi pengaruh kepada amal soleh kita, yang boleh bagi pengaruh kepada akhlak kita. Kenal pasti. Aisyah radhiyallahu anha berkata, istazana rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki telah minta izin untuk bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala izanu lahu fa bi'sa ibnul ashirah atau bi'sa akhul ashirah. Izinkan dia masuk. Dia adalah seburuk-buruk teman. Rasulullah cakap macam tu. Ada seorang lelaki datang, dia minta izin untuk masuk jumpa Rasulullah. Rasulullah kata tak apa, biarkan dia masuk. Seburuk-buruk teman tu dia. Ketika orang tersebut masuk, baginda berkata dengan lemah lembut kepadanya sehingga aku menyangka orang tersebut memiliki kedudukan di sisi baginda. Luar biasa. Rasulullah ni dia lemah lembut walaupun terhadap orang yang buruk sifat dan perilakunya. Kalau kita kan, kalau orang tu buruk dalam pandangan kita, hati kita pun berubah kan. Biasa kita pun cakap ni macam agak keras sikit. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni uswatun hasanah. Jadi ketika dia keluar, orang tu keluar, aku menanyakan hal tadi kepada baginda. Baginda menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedudukan manusia yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang disegani orang lain kerana takut akan
kejahatannya. Orang hormat dia bukan sebab dia bagus, bukan sebab dia ni baik, bukan sebab dia terhormat, tetapi dia dihormati kerana jahat, takut. Gangster-gangster ni kan, gangster-gangster kan, kalau datang kan orang macam hormat, macam takut aja kan. Takut, dia sebenarnya bukan hormat tapi takut. Bukan kerana kebaikan dia atau kehormatan dia atau wibawa yang ada pada diri dia, tapi kerana kejahatan. Kejahatan yang boleh dia lakukan dengan kekuatan dia ke, dengan kekuasaan yang dia ada ke, dengan lidah dia ke, dengan apa sahaja yang dia boleh buat. Jadi orang terpaksa terpaksa tunduk, terpaksa ikut, terpaksa hormat. Jadi kan hadis ni juga menunjukkan bahawa ada keharusan untuk kita menceritakan buruk seseorang pada kadarnya, dengan tujuan untuk menjaga agama. Ini yang disebutkan tentang keharusan mengumpat oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih pada tempat-tempat yang tertentu. Ada enam keadaan ni dalam bab ghibah, dalam bab mengumpat tu ada disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih. Antaranya kita terpaksa sebut keburukan orang ni supaya orang lain selamat daripada kejahatannya. Contohnya menceritakan keburukan ahli bid'ah, terpaksa cerita. Dia ni ahli bid'ah, dia ni bawa ajaran sesat, dia ni mengajarkan perkara-perkara menyeleweng. Kenapa? Supaya orang lain berhati-hati daripada mendengar perkataan-perkataan dia. Ini antara lain yang dilakukan oleh ulama-ulama hadis. Kalau kita belajar, ada satu bidang dalam ulumul hadis ni dipanggil ilmu jarah wa ta'dil. Ilmu jarah wa ta'dil. Jarah ni maksudnya melukakan. Ta'dil ni menisbahkan kebaikan kepada dia. Jadi ada orang-orang yang dijarah oleh para ulama hadis ni. Dia ni lemah contohnya. Dia ni tidak siqah. Dia ni dajjal, ada kadang-kadang diguna dia ni dajjal, dia ni lain dan macam-macam lah istilah yang digunakan. Tujuan dia apa? Untuk menjaga hadis-hadis Nabi SAW daripada dirosakkan oleh perawi-perawi yang salah. Jadi ini dalil yang digunakan oleh mereka ialah apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam hadis ni, iaitu Rasulullah SAW menceritakan pada kadarnya tentang keburukan seseorang supaya terselamat agama orang itu. Jadi inilah yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bercampurlah dengan orang-orang dalam perbuatan mereka dan memisahlah dari mereka dengan hati. Khalitun nasa bi'amalihim wa zayiluhum bil qulub. Hadis ni diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis yang sebelum tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari, muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Manakala hadis yang kita bacakan sebentar ni tadi, bercampurlah dengan orang-orang dalam perbuatan mereka dan memisahlah dari mereka dengan hati. Itu disebutkan di dalam riwayat Imam At-Tabrani. Maknanya ada orang-orang yang kita bergaul macam biasa, tetapi kita kena letak sempadan dalam hati kita. Bergaul pun pada kadarnya. Ini kita bergaul atas dasar manusia, sesama manusia. Tapi kalau orang tu boleh memberikan kesan buruk kepada agama, kena letak tembok di dalam hati. Itu Nabi kata, bergaul pada zahir tapi hati tu jauhkan. Bila kita buka hati kepada kebatilan, nanti kebatilan akan masuk. Kebatilan tu boleh masuk menyelinap ke dalam diri kita. Okey. Di antaranya kata Imam Al-Ghazali, kamu harus menjauhi tempat-tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Wa minha an tahzara mujalasatal aghniya. Sebaliknya perbanyakkanlah berkumpul dengan orang-orang miskin. Wa tuksiru mujalasatil masakin. Jadi Nabi SAW bersabda, iyyakum wa mujalasatal mauta. Jaga-jagalah kamu
jangan sekali-kali kamu mendatangi tempat berkumpulnya mayat-mayat. Iyyakum wa mujalasatal mauta. Ada yang bertanya, qila wa man hum? Qala al-aghniya'u. Sahabat bertanya, siapakah mereka itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab mereka ialah al-aghniya'u. Rasulullah jawab, iaitu orang-orang kaya. Orang kaya yang macam mana? Orang kaya yang macam Qarun, ataupun mendekati perangai Qarun, yang tak ada cerita lain melainkan harta. Tak masuk sikit pun akhirat. Orang kaya yang tidak peduli kepada nasib orang-orang susah. Orang kaya yang hanya bergaul sesama mereka saja. Yang lain-lain tu biarlah. Orang-orang kaya yang eksploitatif, yang suka mengeksploitasi orang lain. Orang-orang kaya yang menindas, orang-orang kaya yang memeras. Ini orang-orang kaya yang mesti dijauhi. Mesti dijauhi. Sebaliknya, Imam Ghazali kata, banyakkan bergaul dengan orang-orang miskin. Lepas tu dalam kitab, saya ingat sama dalam kitab Risalah Al-Qushairiyah atau kitab lain yang pernah saya terbaca, bagaimana antara ciri orang-orang yang bertauhid itu ialah dia suka bergaul dengan orang-orang fuqara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergaul dengan golongan fuqara. Sila, baik. Ada apa? Okey. Baik, kalau tuan-tuan puan-puan ni ada apa-apa nak pergi tandas ke, boleh on off, tak ada masalah. Saya terbuka. Baik. Ala kulli hal, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni suka bergaul dengan para fuqara. Kan kita di Masjid Madinah tu, atau Masjid Nabawi tu, di Masjid Nabawi ada satu tempat dipanggil Suffah, ataupun ada satu beranda anjung yang menempatkan sekumpulan fuqara di kalangan muhajirin. Ada kira 300 ke 400 orang. Mereka ni meninggalkan Mekah tanpa membawa harta benda. Harta benda mereka tu ada yang telah dirampas oleh orang-orang musyrik. Jadi mereka pindah tu dalam keadaan sehelai sepinggang, demi untuk agama. Jadi tak ada tempat tinggal. Jadi mereka pun duduklah di di anjung Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bersabar bergaul dengan golongan fuqara ni. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Wala ta'duna 'ainak. Maksudnya, hendaklah kau sabar bergaul dengan orang-orang yang orang-orang yang sentiasa berdoa, menyeru, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam semata-mata mengharapkan keredaannya. Jadi dalam ayat disebutkan dalam surah Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jangan sekali-kali engkau mematuhi kehendak orang-orang yang angkuh, yang perbuatan mereka tu, yang mereka hati mereka lalai daripada Allah Subhanahu wa taala, dan perbuatan mereka pula sia-sia. Mereka ni lah sekumpulan bangsawan-bangsawan Yahudi yang memberikan syarat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata, kami nak dengar dakwah kau ni wahai Muhammad, tapi syaratnya kamu kena jauhkan diri kamu daripada bergaul dengan golongan fuqara ni. Kerana mereka ni orang-orang yang miskin, kami tak nak bergaul dengan mereka. Kalau duduk dekat mereka ni berbau. Mereka ni orang susah, berbau sebagainya. Jadi mereka tak nak dekat. Mereka tak nak dekat. Jadi Allah Ta'ala peringatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jangan sekali-kali kamu ikut kehendak orang-orang yang mengikutkan hawa nafsu mereka. Itu orang-orang Yahudi tersebut.
Jadi diceritakan dalam setengah kitab bahawa fuqara ni di kalangan sahabat Nabi SAW disebut sebagai ashabus suffah. Mereka ni pakaian mereka dibuat, bahagian mereka tu dibuat daripada bulu-bulu kambing. Makna bulu kambing ni barang yang terbuang. Orang tak nak pakai dah, buang. Jadi tak ada pakaian, dia ambil tu dibersihkan, kemudian dibuat pakaian. Dipanggil suf. Dipanggil suf. Jadi bila panas, apa yang berlaku? Tentu saja berpeluh. Dan bila turun hujan, air menimpa mereka. Bila air menimpa mereka, akan keluar bau yang tidak menyenangkan kesan daripada bulu kambing tersebut. Jadi Rasulullah SAW disuruh bersabar dengan mereka, dan jangan layan kehendak orang-orang bangsawan, orang-orang kaya Yahudi ni yang letak syarat untuk dengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana kebenaran adalah untuk orang yang bersedia menerima kebenaran, tak kira apa statusnya. Kalau orang kaya dia menerima kebenaran, maka dia mulia. Kalau dia menolak kebenaran, maka dia hina. Kalau orang miskin dia menerima kebenaran, dia mulia. Kalau dia tolak kebenaran, dia juga menjadi hina. Kebenaran dia tak kenal status, Islam tak kenal status. Jadi Rasulullah SAW diajar benda ni. Sedangkan Rasulullah tu semulia-mulia manusia, datang daripada darah, orang kata istilah kata ningrat, orang Indonesia kata ningrat, makna darah bangsawan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak diperintahkan supaya memandang status tersebut. Jadi itu peringatan daripada Rasulullah SAW. Jangan bergaul, jangan pergi ke tempat berkumpulnya orang-orang mati, iaitu orang-orang kaya yang hatinya tu mati dengan dunia, tidak hidup dengan agama, tidak peduli dengan orang miskin. Baginda SAW juga berdoa. Dalam satu hadis Nabi SAW dan satu doa, dia kata, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah wal Hakim dan juga At-Tirmizi. Ya Allah, hidupkanlah aku sebagai orang miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkanlah aku dalam kumpulan orang-orang miskin. Tapi kita tak boleh kata Rasulullah miskin. Berhati-hati. Jangan sebut sekali-kali bahawa Rasulullah tu orang miskin. Itu boleh merosakkan akidah kita. Kerana Rasulullah tu tidak miskin. Rasulullah tu kalau kita baca hadis-hadisnya tu kaya, tetapi dia menghabiskan seluruh kekayaannya tu di jalan Allah. Baca hadis-hadis tentang sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kaya, sangat kaya. Dia boleh memberi satu lembah yang penuh dengan kambing kepada seorang yang datang meminta. Rasulullah bagi macam tu saja. Kenapa? Kekayaan baginda tu di tangan, bukannya kekayaan dunia tu bukan diletak di hati, tetapi letak di tangan supaya boleh dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat tu terus bingkas bangun masuk ke rumah. Kerana kebiasaan Rasulullah SAW ni lepas solat tak macam tu, akan duduk sebentar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni Rasulullah ni kebiasaannya selepas solat dia akan duduk sebentar untuk berzikir. Tapi kali ini Rasulullah SAW bingkas bangun kerana Rasulullah teringat ada bahagian harta yang belum diinfakkan. Jadi dia nak cepat-cepat lepaskan harta tersebut. Inilah hakikat sifat zuhud. Hakikat sifat zuhud tu ialah bukan dilihat dari sudut pakaian yang pakaian yang buruk dan sebagainya. Tapi zuhud tu ialah kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kata dia, ialah kamu meletakkan dunia tu di tangan, bukan letakkannya di hati. Kerana dunia ni kalau dia letak di hati, dia menjadi racun yang mematikan. Tapi kalau dia letak di tangan, maknanya kitalah yang menguasai dunia tu. Tapi kalau dunia tu dalam hati, artinya kita yang dikuasai dunia. Jadi itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila dia doa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku
sebagai orang miskin, dan bangkitkan aku bersama golongan orang-orang miskin, itu sebagai tanda solidariti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan golongan-golongan yang lemah dan tertindas. Tanda keberpihakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada golongan yang miskin, golongan yang tertindas. Miskin ni macam-macam sebab, tapi banyak orang miskin tu kerana dimiskinkan, kerana sistem yang memiskinkan, kan? Sistem yang memiskinkan, sistem yang tidak memihak, sistem yang tidak adil, yang hanya memihak kepada setengah golongan, yang disebutkan di dalam Al-Quran bahawa harta tu bergulir pada tangan segelintir orang. Tangan tu, harta tu hanya bergulir di tangan segelintir orang. Saya pernah dengar ceramah Profesor Jomo K. Sundaram, pakar ekonomi yang terkenal. Dia orang Islam, kan. Jadi Dr. Jomo K. Sundaram ni saya dengar dalam YouTube lah. Kita ni menilai, yang saya faham daripada dia kata lah, kita menilai kekayaan sesebuah negara ni dari sudut berapa ramai bilioner, jutawan, triliuner yang telah dapat dihasilkan dalam negara tersebut. Kan kadang-kadang keluar kan kat surat khabar kan, bilioner yang asal Malaysia, Malaysia ada berapa orang bilioner kan. Lalu kita rasa, oh inilah tanda kekayaan negara. Hakikatnya bukan begitu. Kekayaan negara ni dilihat sejauh mana ekonomi itu dinikmati bersama oleh segenap masyarakat. Bagaimana kekayaan itu betul-betul dapat merata dalam masyarakat. Bukan hanya dimiliki oleh segelintir orang, bukan sekelompok, segelintir orang. Jadi ramai orang menjadi miskin kerana dimiskinkan oleh sistem, dimiskinkan oleh situasi macam hari ni, kan. Dalam keadaan COVID hari ni, kan, keadaan COVID ni disebutkan seperti keadaan yang terburuk sesudah daripada Perang Dunia Kedua. Ada tak di antara tuan-tuan puan-puan ni pernah mengalami Perang Dunia Kedua? Ada tak? Angkat tangan yang sempat lahir zaman Perang Dunia Kedua ni. Tak ada, Maknanya semua lahir selepas zaman perang. Siapa yang lahir Perang Dunia Kedua ni umur dia dah 80-an dah. 80-an. Yang lahir tahun 42, 41 ni semua dah 80-an. Sempat merasa zaman perang. Ayah saya lahir zaman perang. Sebelum perang sempatlah zaman-zaman perang, tapi dia dah meninggal lah, tak boleh nak cerita. Jadi keadaan sekarang ni dalam satu tulisan yang saya baca ialah keadaan terburuk sesudah daripada Perang Dunia Kedua. Jadi siapa yang pernah hidup zaman Perang Dunia Kedua, lepas Perang Dunia Kedua tu zaman darurat pula, komunis menguasai negara, kan. MPAJA, tentera bintang 3 pegang pula untuk berapa lama. Jadi keadaan kita buruk, kan. Kita tengok bagaimana akibatnya ramai orang yang menjadi miskin kerana situasi yang sedang berlaku. Maka kat situ yang kita kata perlunya kebajikan sosial, hadis yang kita baca awal-awal tadi, kan. Jadi jangan kita masukkan diri kita tu dalam kalangan orang-orang yang mati. Dan mana-mana kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kelompokkan diri kita dalam kalangan orang-orang mati sampai kita tak keluarkan sedikit untuk membantu orang-orang susah. Kerana di dalam harta kita itu ada hak orang-orang miskin. Jadi kalau kita faham hadis Nabi SAW tadi tu, Allahumma ini miskinan wahsyurni wa amisni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, himpunkan aku sebagai orang miskin. Itu artinya Rasulullah SAW nak tunjukkan mulianya orang miskin. Kerana orang miskin itu sebenarnya adalah tempat kita memperolehi pahala. Sebab tu Imam Ghazali kata, bila ada orang datang minta sedekah, kita patut
ucap terima kasih kat orang tu. Dalam kitab ni kita dah baca dulu. Tengok dalam bab zakat dan sedekah. Orang miskin datang minta sedekah kepada kita, kita yang patut terima kasih kepada mereka, bukan mereka yang kena berterima kasih kepada kita. Kenapa? Kerana mereka tu mensucikan harta-harta kita yang kotor melalui sedekah. Kerana mereka tu memberikan kita menjadi sebab kita dapat pahala. Kerana mereka menjadi sebab kita naik darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana mereka menjadi sebab kita lepas daripada neraka kerana sedekah tadi tu. Kita yang patut terima kasih kepada mereka. Jadi ni nak menunjukkan bagaimana keberpihakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang miskin. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah memandang mulia orang miskin. Jadi kalau kita nak duduk bersama-sama Rasulullah, kerana Rasulullah kata wasyurni fi zumratil masakin, himpunkan aku bersama-sama orang miskin. Jadi kita nak dihimpunkan sama Rasulullah tak? Kita nak dihimpunkan sama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka carilah orang-orang miskin, kerana Nabi minta dibangkitkan bersama-sama orang miskin. Ini ajaran sosial dalam Islam. Ini ajaran sosial dalam Islam yang perlu kita fahami dan perlu kita hayati. Tapi adakah maknanya kita tak perlu menjadi kaya? Tak. Jadilah kaya, tapi jangan jadi Qarun. Jadi kaya tak ada masalah. Nak jadi kaya macam Sulaiman, jadi kaya macam Daud alaihi wassalam kan. Rasulullah tu orang kaya. Abu Bakar kaya. Khadijah kaya. Rasulullah businessman, Khadijah businessman, Abu Bakar businessman, Omar businessman, Osman businessman. Majoriti sahabat businessman terlibat dalam perniagaan. Kebanyakan sahabat. Mana orang yang terlibat dalam perniagaan ni biasa mathematic power lah. Betul tak? Mathematic power. Orang yang bijak dalam berniaga. Jadi itu antara ajaran-ajaran sosial yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Baik. Kemudian ada satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Ini diceritakan, Nabi Sulaiman alaihi salam jika melihat orang miskin di masjid, maka dia duduk mendekatinya. Seraya berkata, Nabi Sulaiman berkata, orang miskin duduk bersama orang miskin. Nabi Musa alaihi salam, apa maksud dia? Orang miskin duduk bersama orang miskin. Nabi Sulaiman kata, Nabi Sulaiman bila dia nampak orang-orang miskin di rumah Allah, dia baginda duduk dengan orang miskin. Tu dia kata orang miskin duduk dengan orang miskin. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Sulaiman nisbahkan diri dia itu sebagai termasuk kalangan orang miskin. Orang miskin duduk dengan orang-orang miskin. Tu maksud dia. Dia menisbahkan dia menyatakan keberpihakannya dengan orang-orang miskin. Itu bagaimana ajaran para nabi alaihi wassalatu wassalam. Sebab kita tengok dalam sejarah para nabi, bahawa para nabi ini adalah pembela orang-orang tertindas. Pembela orang-orang tertindas, pembela orang-orang yang diperas, pembela orang-orang miskin. Jadi kalau kita nak masuk di jalan para nabi, itulah jalannya, antara jalannya. Jadilah kita golongan yang membela mereka. Ini kadang-kadang kita kalah ni, orang Islam ni dia kalah dengan golongan sosialis. Minta maaf saya sebut Tuan-tuan tengok orang parti sosialis. Kat Malaysia ni ada parti sosialis. Parti Sosialis Malaysia Kalau tengok cara hidup mereka tu, majoriti lebih sederhana daripada kebanyakan orang Islam, kebanyakannya. Sepatutnya orang Islam mesti mengalahkan mereka. Ni kadang-kadang kita tengok orang-orang yang dalam gerakan Islam pun tak nak bergaul dengan orang-orang miskin, memilih-milih. Sentiasa tampil diri megah. Megah. Ini tidak merakyat, tidak betul-betul merakyat, tidak turun kepada masyarakat. Ini penyakit, Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya, Tuhanku, di mana aku mencarimu?
Nabi Musa tanya, kat mana aku nak cari kau? Kat mana aku nak jumpa kau? Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, di sisi orang-orang yang hancur hatinya kerana aku. Di sisi orang-orang yang hancur hatinya kerana aku. Indal munkasirati qulubuhum min ajli. Hadis ni ada di, ini Imam Ghazali sebutkan di dalam kitabnya ini. Maknanya orang yang hancur hatinya kerana aku tu, kan orang-orang susah ni kan orang yang hancur hatinya. Kan? Kita ni kebanyakan kita lah, termasuk kita, saya ni lah. Kita tidur malam tu kita fikir esok nak makan apa? Kita ni kalau tidur malam kita fikir esok nak makan apa? Orang miskin bangun pagi pun tak tahu nak makan apa. Ni. Ini orang yang munkasirati qulubuhum. Orang yang hati-hati mereka tu luluh kerana kesusahan dan kepedihan hidup yang mereka lalui. Carilah Allah Taala di situ. Baik. Kemudian selanjutnya di antaranya kamu hanya berteman dengan orang yang memberimu manfaat dalam agama. Kalau nak cari kawan, kata Imam Ghazali, cari kawan yang hanya memberi manfaat dalam agama, atau orang yang dapat diambil manfaatnya. Adapun terhadap orang yang lalai, kamu harus menghindarinya. Adapun Nabi SAW bersabda, al-wahdatu khairun minal jalisu wal jalisu salih khairun minal wahdah. Maksudnya apa? Bersendirian itu lebih baik daripada duduk bersama teman-teman yang buruk. Kita duduk sendirian, keseorangan itu lebih baik daripada kita berkawan dengan teman-teman yang buruk. Kerana teman-teman yang buruk walaupun berteman pada zahir, tetapi musuh pada batin. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata apa? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kawan-kawan rapat semasa di dunia ini, nanti di akhirat akan bertukar menjadi musuh-musuh ketat, kecuali orang-orang yang bertakwa. Mana kawan yang betul-betul bagi manfaat kita dunia akhirat tu kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang bertakwa. Sebab tu Allah Ta'ala ingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan duduklah bersama-sama dengan orang-orang yang benar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, maka mereka itu nanti akan dihimpunkan di akhirat bersama-sama dengan orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka lah sebaik-baik teman. Dan kita nak berteman di akhirat, carilah teman tu di dunia. Carilah teman kita di dunia, supaya bila kita teman tu atas dasar takwa, itulah teman kita nanti di akhirat. Tapi kalau kita berteman atas dasar hawa, al-hawa makna hawa nafsu, maka kat dunia mungkin dia kawan baik kita, di akhirat dia boleh jadi musuh ketat kita. Dia akan dakwa kita, engkau lah. Baik. Jadi Nabi kata sendirian itu lebih baik daripada duduk bersama teman yang buruk. Duduk bersama teman yang soleh lebih baik daripada sendirian. Setidak-tidaknya kita dapat manfaat daripada kesolehan dia. Macam mana teman yang soleh ni? Macam mana kita nak tahu teman kita tu teman soleh? Antara lain Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebahagian sahabat bertanya kepada baginda, qila ayyu julasauna khair? Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah teman kita, siapakah orang yang baik dijadikan teman? Siapakah orang yang baik dijadikan teman? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man zakkarakumullah ru'yatu. Orang yang bila kamu lihat
mengingatkan kamu kepada Allah. Wa zada fi ilmikum mantiquhu. Orang yang bila kamu dengar ucapan dia, perkataan dia, menambahkan lagi ilmu kamu. Wa zakkarukum bil akhirati amaluh. Orang yang bila kamu pandang kepada amal dia, mengingatkan kamu kepada akhirat, menyebabkan kamu gemar kepada akhirat. Ni 3 ciri kawan yang baik. Pertama, orang yang kita tengok dia menyebabkan kita teringat kat Allah. Sebab tu salah satu ciri waliullah dalam sebuah hadis yang lain, iza ru'u zukirallah. Ciri waliullah ni antaranya bila kita pandang kepada dia, ingat kita kepada Allah. Ingat kita kepada Allah, menyebabkan kita teringat ke Allah. Kita tak tahulah macam mana. Maknanya daripada hujung rambut ke hujung kaki dia, lahir dan batin dia itu sudah sebati dengan zikrullah. Jadi bila dia dah tenggelam dalam zikir, menyebabkan orang lain yang memandang dia juga teringat kepada Allah. Ni orang-orang soleh. Maknanya orang yang macam ni, kita tak dengar dia bercakap pun, duduk saja kat dia pun, kita rasa naik iman. Tengok dia diam saja, tak bercakap pun, diam saja. Tengok dia pun boleh meningkatkan iman. Ataupun kita tengok dia tidur je. Tidurnya orang soleh ni lebih baik daripada tidurnya orang alim yang soleh ni lebih baik daripada jaganya orang jahil. Tidurnya orang alim yang soleh ni lebih baik daripada jaganya orang jahil. Kita tengok dia tu saja boleh ingat Allah. Kemudian dengar kata-kata dia, menambahkan lagi ilmu kita, bertambah-tambah ilmu kita. Tengok amal dia menyebabkan kita gemar kepada akhirat. Jadi mafhum mukhalafah daripada hadis tersebut, kawan yang mesti kita jauhi tu bagaimana? Pertama, bila kita pandang kat dia, kita duduk kat dia, lupa kita dengan Allah. Lupa kita kat Allah. Elok-elok kita duk ingat Allah, duduk kat dia terus lupa kat Allah. Kemudian bila kita dengar kata-kata dia, bukan bertambah ilmu, tapi bertambah-tambah kejahilan kita. Kejahilan ni mungkin disampaikan benda ada maklumat, tapi menambahkan nafsu. Jadi nafsu tu jahil lah sebenarnya. Sebab tu Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahmatullah alaih dikata apa? Orang tu dikatakan bodoh apabila diikutkan nafsu. Minta Allah Ta'ala menjadikan kita dapat menakluki hawa nafsu kita. Yang bercakap ni pun tak lebih baik. Tapi nak ceritanya, apa jenis orang alim kalau sekiranya diikut nafsu, kata Imam Ibn Athaillah. Apa jenis orang jahil kalau sekiranya dia sendiri tak tunduk pada nafsu. Jadi ukuran jahil atau alim tu ialah tunduk atau tidak kepada nafsu. Tunduk atau tidak kepada nafsu. Jadi ada orang, kita duduk menyebabkan bila dia bercakap, ingat kita kepada Allah, bertambah-tambah ilmu kita. Mana ilmu yang macam mana? Ilmu yang jadi cahaya dalam hati, bukan sekadar maklumat. Kalau sekadar maklumat, tengok internet je, baca surat khabar je, tengok TV je. Tapi ilmu yang jadi cahaya dalam hati ni perlu dengan suhbah, perlu dengan pergaulan, duduk berdamping talaki dengan orang-orang soleh. Baru ilmu tu jadi cahaya dalam hati. Kalau kita dapat maklumat tapi maklumat tu tidak menambahkan cahaya dalam hati, cahaya ni digambarkan apa? Cahaya itu menyebabkan kita dekat kepada Allah, jauh daripada maksiat. Itu cahaya. Jadi kalau kita dapat ilmu menyebabkan kita meringan-ringankan pula maksiat, merasa tidak gerun kepada Allah, tidak ada khasyah, tak ada rasa takut kepada Allah, maka itu bukan ilmu. Itu hanya maklumat-maklumat kosong. Maklumat kosong. Kemudian bila orang yang baik tadi, kawan yang baik, bila kita pandang kepada amalan dia, menyebabkan kita dekat kepada akhirat. Lawan dia apa? Maknanya kawan yang buruk, bila kita tengok amalan dia, menyebabkan kita dekat kepada maksiat. Itu kawan yang buruk. Dia mempengaruhi kita, menyebabkan kita terpengaruh untuk melakukan maksiat. Jadi saya ulang, ciri kawan yang baik tadi, pertama, kita pandang kepada dia menyebabkan kita ingat kepada Allah. Bila kita dengar kata-katanya, menambahkan ilmu kita. Kemudian
Kita tengok kepada amalan dia menyebabkan kita dekat kepada akhirat. Lawan dia kawan-kawan yang buruk, bila kita lihat kepada dia, lupa kita akan Allah. Kita lupa akan Allah. Bila dengar perkataan dia menyebabkan bertambah kejahilan kita. Kemudian bila tengok kepada amalannya menyebabkan kita dekat kepada maksiat, gemar kepada maksiat. Tu ciri-ciri kawan yang buruk. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali rahmatullah alaihi lagi di sini, sebab kata dia, sering bergaul dengan orang yang lalai dapat mengurangkan agama satu persatu setiap kali bergaul. Kita kawan dengan orang lalai ni, tali agama kita tu tercabut satu persatu. Anggaplah setiap orang di antara mereka mengambil satu benang dari bajunya. Katalah kita pakai baju, orang lalai ni diibaratkan diambil satu benang daripada baju kita. Satu persatu. Pada setiap kali bergaul, dia tarik satu benang. Atau satu helai rambut dari janggut kita, dia cabut satu daripada janggut kita. Kenapa? Kerana janggut ni lambang kepada agama kan. Lambang kepada keberagamaan seseorang kan. Seorang tu dilihat lelaki ni, kalau sebaik-baiknya dia simpan janggut, baru nampak wibawa tu. Jangan tak ada langsung. Jambu sangat ni. Jambu sangat. Seelok-eloknya ada janggut. Jangan misai saja, janggut tak ada. Sebab dia menyerupai orang-orang Majusi. Orang Majusi dia ada macam tu, dia punya apa? Budaya dia. Ada cerita tentang misai dengan janggut ni. Saya nak cerita sikitlah. Kenal tak seorang tokoh namanya Agus Salim? Agus Salim. Tokoh berasal daripada Indonesia. Tokoh perjuangan Indonesia, Agus Salim. Agus Salim ni dia orang asal Padang, orang asal asal daripada Sumatera Barat, orang Minangkabau. Dia ni teman rapat kepada Haji Omar HOS Cokro Aminoto, pengasas kepada syarikat Islam. Ni cerita sejarah sikit. Pengasas kepada syarikat Islam Haji Omar Said Cokro Aminoto. Dia sebenarnya bukan pengasas, dia cuma menghidupkan balik. Pengasas dia ada datang sebelum tu seorang. Baik. Teman rapat dia ialah Agus Salim. Jadi Agus Salim ni dia seangkatan lah dengan seangkatan dengan Soekarno, Kartosuwiryo, ada beberapa orang lagi. Termasuklah beberapa orang tokoh Partai Komunis Indonesia seperti Musso, Semaon, ni tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia yang merupakan asalnya orang syarikat Islam, tapi kemudian dia jadi komunis. Baik. Ketika ada satu perhimpunan syarikat Islam ni, dia pecah. Kalau tuan-tuan pernah dengar Haji Abdul Rahman Limbong, Terengganu, dia itu anggota syarikat Islam, cawangan Terengganu. Baik, ketika satu perhimpunan syarikat Islam ni dia pecah. Yang terpengaruh komunis dipanggil sebagai syarikat Islam Merah. Dan satu lagi syarikat Islam asal dipanggil syarikat Islam Putih. Jadi Agus Salim Cokro Aminoto ni syarikat Islam Putih. Yang jadi syarikat Islam Merah ni tokoh-tokoh komunis kemudiannya seperti Semaon, Musso. Baik, Agus Salim ni dia ada janggut. Okey, dia ada janggut. Musso kalau tak salah saya, dia ada misai, tak ada janggut. Jadi ketika Haji Agus Salim ni dia berucap, musuh-musuh politik dia dalam himpunan tu mengembek. Mengembek tu kan bunyi kambing. Kambing ada janggut. Jadi disindir, dikutuk, bek kat belakang kan. Tengah cakap ni mengembek. Dia relax je. Dia tenang. Tapi kemudian dia cakap, tuan-tuan, yang ada misai tak ada janggut apa? Maka kawan-kawan dia bercakap, anjing. Jadi macam mana dia balas? Jadi dia kutuk Agus Salim tu, konon ada janggut tak ada tu, dia kata kambing. Jadi kenapa Imam Ghazali kaitkan janggut tadi ni? Seperti bila kita berkawan dengan orang-orang yang lalai, seperti orang yang cabut satu-satu janggut kita. Kerana janggut tu lambang kepada
lambang keberagamaan. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab-kitab berkaitan dengan takbir mimpi, janggut ni satu perlambangan yang baik. Kalau orang tu contohnya mimpi dia ditumbuhi jambang dan janggut. Kalau dalam Ibnu Sirin atau dengan setengah kitab berkaitan dengan takbir mimpi ini, dia kata bahawa janggut ni itu tanda bahawa keagamaannya itu menjadi lebih baik. Janggut itu sering dikaitkan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk lelaki. Yang perempuan jangan fikir-fikir, jangan fikir pada pergi cari minyak bon ke cari apa, sapu kat bawah. Baik. Jadi itu Imam Ghazali kata, bila kamu berkawan dengan orang lalai, macam orang cabut satu-satu janggut kamu. Sebab tu di Iraq ni, bila setengah-setengah ulama tu ditangkap oleh orang jahat kat sana, apa yang dia buat? Dia akan cabut janggut orang alim tu. Ada seorang ulama di Iraq zaman Saddam Hussein dahulu, namanya Syekh Abdul Aziz Al-Badri. Dia ni seorang yang berani berkata benar, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dia ditangkap oleh rejim Ba'ath. Kemudian dia ditangkap, dia diseksa sampai dia mati. Dan bila dia dipulangkan, jenazahnya tu tak dibenarkan dibuka. Jadi keluarga dia tak tahu apa sebenarnya berlaku. Jadi ada seorang adik-beradik dia suspicious lah. So dia bukakan keranda tu, dia nampak antara lain dia cabut dia punya janggut. Sebab tu ketika rejim sekular naik di Turki dahulu, antara perkara yang diharamkan oleh Mustafa Kamal ialah janggut. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan suatu pemisalan tentang keberagamaan. Jadi bila kita duduk berkawan dengan orang-orang lalai, seperti seorang tu dia mencabut janggut-janggut kita sampai habis. Baik. Kemudian jika dia tidak menghindarinya, jika tidak berlawan, dia tidak cuba tinggalkan kawan-kawan yang melalaikan tadi, yang merosakkan agama dia, maka ditakutkan dia akan telanjang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kalau dah setiap kali itu dia cabut satu-satu benang, lama-lama telanjanglah kita. Ni pemisalan bagi wanita, kan keberagaman wanita tu kan dilihat selain daripada akhlaknya tu kan pada pemakaiannya. Tudung tu kan lambang kepada keberagamaan kita. Walaupun hari ni banyak tudung tu dah lebih jadi kepada fashion, tapi asalnya dahulu ketika tudung itu dihidupkan ialah melalui tudung tu tanda orang beragama. Orang Melayu dulu kala dia tak ada pakai tudung macam kita ni, yang perempuan ni. Dia dulu pakai kain songket ataupun kain batik, dia akan kelobong. Dia macam tu pakai. Tu tanda orang kata dignity. Tanda dignity, kemuliaan diri seorang wanita. Jadi bila datang arus modernisasi tu, maka kalau di barat dahulu, sebelum berlakunya arus modernisasi ni kan, orang-orang wanita dia pun kebanyakannya berpakaian dengan penuh dignity, makna tutup betul. Cuba tengok nun Kristian tu kan. Itulah sebenarnya syariat pemakaian sebenar dalam agama Yahudi dan Kristian, dalam Bible. Cuba tengok gambaran Maryam menurut agama Kristian, digambarkan bertudung. Mana-mana saint yang dia gambarkan dia bertudung. Itu pemakaian asal dalam Bible. Saya ada sahabat ni, Dr. Syamsuddin Arif. Dia duduk di Indonesia, pernah satu ketika dibentang paper, dia menunjukkan tentang syariat pemakaian wanita Kristian dalam Bible, seperti syariat pemakaian kita orang Islam. Tu asal. Tapi kemudian sedikit demi sedikit dicabut. Kita tengok asalnya barat dulu, kalau kita tengok filem-filem yang berkaitan dengan kurun ke-18, pakaian ni masya-Allah nampak dignity seorang wanita. Tapi kemudian datang budaya-budaya asing daripada budaya asal orang Eropah tu sendiri. Akhirnya benang tu ibarat kata dicabut satu per satu.
Sehingga kan kemajuan wanita tu dinilai sesingkat mana pakaian yang dia pakai. Kan? Maknanya lagi singkat dia pakai, inilah tanda kemajuan. Cabut tudung, togel, tak ada tudung, itulah tanda kemajuan. Tayang aurat, maka itulah tanda kemajuan. Bergaul tanpa batas, maka itulah tanda kemajuan. Hakikatnya tu cuma tanda-tanda kehancuran saja. Sebab tu walibasu taqwa zalika khair, kata dalam Al-Quran surah walibasu taqwa zalika khair. Pakaian takwa itu adalah sebaik-baik pakaian. Maka sebagian ulama mentafsirkan maksud walibasu taqwa, pakaian takwa tu yang dimaksudkan dengan takwa kat situ ialah al-haya'u, iaitu malu. Dan pakaian malu itulah sebaik-baik pakaian. Kerana apa? Kerana yang menutup auratnya itu adalah orang-orang yang ada sifat malu. Jadi bila auratnya tu sudah dibuka, tu tandanya apa? Sifat malunya tu sudah hilang. Jadi bila sifat malu tu hilang, itu tandanya apa? Itu tandanya hatinya tu dah makin mati. Kerana kata Al-Hafiz Ibn Taymiyah, perkataan al-haya'u, makna perkataan malu tu berkaitan dengan hayatul qalbi, kehidupan hati. Maknanya hati kita tu semakin hidup dengan cahaya iman, maka kita akan bersifat sangat malu. Dan kemuncaknya malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana bila orang betul-betul malu kepada Allah, dia seorang pun dia tetap akan jaga maruah dirinya, tetap jaga keadaan diri dia. Kan kita ni kebanyakannya masih malu depan manusia. Belakang tu kan mungkin hal-hal lain lah. Tapi maknanya kalau orang betul-betul malu kepada Allah, dia sendiri pun dia tetap jaga. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan sebagai seorang yang sangat pemalu, sampai malaikat pun malu kepada dia. Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ni, dia tahu dia akan dibunuh, maka dia pun memakai seluar. Dia pastikan supaya nanti kalau dia dibunuh, aurat dia tu tak terbuka. Dia pakai seluar. Dan Sayyidina Uthman bin Affan dia kata, semenjak aku berbai'ah dengan Rasulullah SAW, pegang tangan kanan ni, berbai'ah dengan Rasulullah SAW, aku tak pernah guna tangan itu untuk menyentuh alat sulitnya. Itu Sayyidina Uthman Ibn Affan. Pemalunya Sayyidina Uthman itu, Rasulullah pun jadi malu. Tapi malu tu bukan maknanya malu tak bertempat, malu pada perkara-perkara yang sepatutnya kita malu. Jadi kan bila seorang tu sudah tidak malu, itu artinya apa? Artinya hatinya tu sudah mati. Apa punca mati? Punca mati itu tadi kelalaian. Macam mana boleh lalai? Sebab antaranya bergaul dengan orang-orang lalai. Jadi kan orang punca kadang-kadang melakukan maksiat bila kawan-kawan dia pun kalangan ahli maksiat. Sebab tu seorang yang telah membunuh 100 orang tu kan, dalam hadis Nabi SAW, dia nak bertaubat, orang alim ni kata, kamu tinggalkan tempat tinggal kamu, pergi ke tempat lain, bergaul dengan orang yang nak betul-betul membersihkan diri. Kerana tempat kamu tu tempat yang rosak dan merosakkan. Jangan duduk situ, kerana itu tidak akan membantu agama kamu. Carilah maknanya golongan-golongan yang soleh supaya terjaga agama kita. Jadi jika dia tidak menghindarinya, maka ditakutkan dia akan terlanjang dalam masa yang tidak terlalu lama. Oleh itu menghindar kerana alasan agama itulah yang lebih baik. Dan yang terakhir, di antaranya juga kamu harus menziarahi mereka yang sakit, mengiringi jenazah mereka, menziarahi kubur mereka, mendoakan mereka tanpa pengetahuan mereka. Sebaik-baik doa seorang sahabat tu ialah yang tidak diketahui oleh sahabatnya. Bila kita doakan kebaikan untuk saudara kita, maka malaikat juga akan doakan kebaikan untuk kita sebagaimana yang kita doakan kepada saudara kita tersebut. Mendoakan mereka tanpa pengetahuan mereka. Minta tuan-tuan semua sentiasa doakan saya. InsyaAllah kita sama-sama sentiasa mendoakan. Mendoakan mereka ketika bersin.
mendoakan mereka ketika bersin. Alhamdulillah, bila orang bersin tu alhamdulillah, kita sedia maklum. Maka kita yang dengar tu kita pun sebut yarhamkallah, yarhamkallah, moga Allah merahmati kamu. Atau yarhamukillah kalau dia perempuan, yarhamukillah untuk perempuan. Kemudian kita jawab, orang tu pun jawab balik, orang yang bersin jawab balik, yahdikallah atau yahdikillah, semoga Allah beri hidayat kepada kamu. Masya Allah, Islam ni diajar kita supaya saling mendoakan. Dengan bersin saja kita dapat kebaikan yang amat banyak. Kemudian menyedarkan manusia atas keadaan dirinya, maknanya memberi nasihat jika diminta untuk menasihati. Makna nasihat ni pun tengok keadaan juga, tengok keadaan. Adakah keadaan orang tu senang untuk menerima nasihat atau bagaimana? Jadi bila kita nak bagi nasihat tu, kita tengok situasi-situasi orang supaya dia dapat menerima nasihat kita dengan baik. Maknanya nasihat tu mesti disampaikan dengan betul. Imam Ghazali ada sebut bab nasihat ni dalam kitab dia Ayyuhal Walad. Dalam Ayyuhal Walad tu boleh baca. Kemudian dia kata, dan lain-lain yang berupa hak-hak yang banyak dimuatkan dalam hadis. Rujuklah dalam hadis-hadis Nabi SAW. Kami ringkaskan untukmu, iaitu kamu harus melaksanakan hak mereka sebagaimana kamu suka agar hakmu ditegakkan, seperti perlakuan yang baik, perhatian dan menjaga dari perbuatan yang menyakiti. Jadi kesimpulan dia apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Itu kesimpulan. Kesimpulan berkaitan dengan pergaulan kita sesama manusia. Apa dia? Tidak sempurna iman setiap orang daripada kamu sehingga kamu menyukai bagi saudaramu apa yang kamu sendiri suka orang buat pada kamu. Jadi macam mana kita suka orang buat baik kepada kita, maka kita pun berusaha untuk buat baik kepada orang. Itu dia punya asas kepada pergaulan yang baik sesama Muslim. Dan akan datang insya-Allah, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan sambung pula pada keadaan ketiga, iaitu bergaul dengan orang yang terdekat secara khusus, seperti tetangga, seperti kerabat, seperti khadam ataupun seperti orang gaji kita. Macam mana kita nak bergaul dengan mereka? Ini akan dihuraikan dengan hadis-hadis Nabi SAW. Jadi kita harap kita dapat bertemu lagi lah begini. Jadi kita nak bertemu begini ni, caranya kita kena jaga SOP. Jangan kita langgar, takut-takut nanti jadi isu. Jadi isu nanti tutup pula, jumpa balik kita FB online. Jenuh lah FB online ni. Dah lah mengajar, saya mengajar kat College Darul Hikmah ni, saya di Kajang. Ngajar pun dah memang online. Nak berjumpa macam ni memang susah. Jadi inilah antara peluang kita boleh berjumpa secara bersemuka. Syaratnya tu dah, jaga SOP sebaik-baiknya. Jadi kalau ada ditegur oleh maknanya pengawal ke apa, kita ikut taat saja insya-Allah ya, untuk kebaikan kita bersama. Wallahu taala alam. Ada apa-apa sebelum saya tamatkan? Jadi kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.